ulama ni memang hebat. Nak mencari keredaan Tuhan bukannya mudah, tuan. Tak mudah. Sebab itulah dalam proses untuk mencari keredaan Tuhan, nak masuk dalam syurga Allah, kita perlu menyiapkan diri kita dengan melakukan pengorbanan yang paling besar sekali, iaitu mengorbankan kepentingan dunia kita untuk akhirat. Kurangkan dunia. Kalau ada ustaz-ustaz mai habaq kata dunia 50, akhirat 50, tu tak betul. Kenapa betul? Bukanlah dunia 50, akhirat 50. Tak, akhirat tu bagi lebih, dunia kurang, tak apa. Kita jadi ummatan wasata, umat yang pertengahan, bermakna bukan dunia 50, akhirat 50, dah. Adakah kita buat lagu tu? Kita sembahyang satu hari berapa rakaat? Satu hari berapa waktu? 5 waktu. Satu waktu paling lama sembahyang berapa lama? 10 minit dah. Tu pun lama dah tu. Satu hari kita kerja cari rezeki berapa jam? 8 jam. 50-50 ke tu? Ha? Kita duduk tengok TV, cinta apa? Rinduku 200%. Pukul berapa kamu tu? Pukul berapa? Dekat-dekat nak maghrib kan? Lepas maghrib lah. Saya tak tahu sangat tengok pasal Astro pun saya tak bayar. Saya dulu ada Astro tapi saya tak malas, saya tak tengok. Sampai berapa bulan dah tak bayar. Saya nak bagi petua tapi tak tahulah nasib tuan-tuan bagus lah. Sampai bukan tak bayar sebab apa, saya geram. Bila hujannya tak dapat. Bila hujan dia tak dapat. Last sekali saya tak buka langsung pada muka. Apa bil pun saya tak bayar. Dah saya tak tengok saya nak bayar macam mana. Tiba-tiba dia hantar surat lawyer macam-macam, nak saman saya apalah, peringatan terakhir. Tak tahu kemarin dulu dia telefon, "Cik, kenapa cik tak aktivate Astro cik?" Saya kata saya tengok pun tak dan. Mana saya nak dan tengok? Saya balik kerja pukul 5. Balik kerja duduk sat rehat sat. Kalau tak pergi jogging tak pergi naik basikal ke apa kan, saya duduk di rumah rehat sat. Pukul 6.30 dah siap nak pergi masjid. Balik masjid pukul 8, pukul 10. Duduk sat dah nak lena. Pagi esok pagi bangkit pergi subuh, balik subuh dah nak pergi kerja. Bila nak tengok? Oh cik, tak boleh, kita bagi package yang paling minimal lah sekali. Lepas tu dia kata cik bayar RM20 je. Daripada hutang cik yang 390 kami diskaun bayar RM20. Saya kata tak apa, hari Isnin saya pergi bayar. Tuan-tuan jangan buat lagu tu. Lagi tuan-tuan tak dapat lagu tu, tuan-tuan marah saya. Dia pun punya nak pelekoh kita, nak suruh ambil. Padahal kita tak tengok pun. Tengok TV tuan-tuan punyalah lama. Apa nama? Macam-macam gambar. Apa macam lah so. Tapi kalau semayang ni, kalau berasa lama ni, ketak lutut ni. Kalau pergi masjid pula tu imam tu pula kena tu imam tu Allah. Hai. Dia pula baca Bismillahirrahmanirrahim. Allah, bagus satu ayat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Batuk pula. Kita duduk di belakang ni, apa Datuk Imam ni nak potong tak boleh. Bukan boleh potong. Boleh potong Tok Imam? Tak boleh, kena tunggu. Dia bukan double line, tak boleh potong langsung. Kalau double line kadang-kadang kita potong juga. Ni tak potong. Tunggulah, dalam hati tu dah merekam. Ada tak lagi keikhlasan? Tak ada. Niat kita tadi tu lillahi ta'ala ada tak? Tak ada. Hati kita tu jadi apa tuan-tuan? Jadi busuk dah, duk geram kat dia. Nak dapat tak keredaan Tuhan? Tak ada. Habis semua lingkup lagu tu ya. Sebab tu saya kata nak cari syurga Allah ni susah. Nak cari keredaan Allah ni susah. Tapi memerlukan pengorbanan. So, berbalik kepada tajuk asal kita tu, pengorbanan.
dah dapat semua dah dapat, cari keredaan Tuhan, dah tak ada pilihan lain, kena buat 50 pun tak boleh, kena bagi lebih akhirat ni. Satu hari berapa jam kita semayang? 1 jam pun tak sampai. Tu pun berkira bukan main. Jarang sekali baca surah panjang-panjang, duk baca surah pendek je. Pergi masjid jauh sekali, kalau teringat baru nak pergi hari Jumaat, baru nak pergi kadang-kadang orang lelaki ni, bukan orang sini lah, orang tempat lain. Kalau belah bandak-bandak ni tuan-tuan, tak pergi semayang pun tak apa, makan mau makan sudah. Boleh duduk kedai makan, hak jual makan tu pun serupa, hak yang makan tu pun serupa. Ustaz Zahar Idrus kata, hak yang ni pun bodoh, hak yang ni pun bodoh, pakat bodoh belaka dia. Kalau yang jual itu perempuan tak apa, dia tak kena pergi semayang. Yang lelaki dia jual, dia duduk bubur nasi, punya sedap bubur nasi, punya nak bagi orang makan, punya nak bagi kedai lelaku, padahal orang tu kena pergi semayang Jumaat, dia pun tak pergi semayang Jumaat, kawan ni pun tak pergi semayang, pakat bodoh belaka. Tapi kita kata dunia 50, akhirat 50. Macam tu kan nak masuk syurga? Allah Ta'ala ni kata, ni boleh belah orang tu. Macam mana nak dapat 50? Tak dapat kan? Kita tidak adil pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak adil pada diri kita. Dunia kita nak, akhirat kita tak mau bagi. Zikir lebih sikit pun tak boleh. Nak zikir mesti 33. Pasal apa nak 33? Bawa pergi 50 pun. Walaupun ada hadis yang mengatakan zikir ini 33 kali, 33. Nak buat 33 pun boleh, nak buat 10 pun boleh. Yang tak bolehnya bagi-bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Makin belah gitu ya. Tak ada nak istighfar, tak ada nak duduk zikir saat. Awak sibuk sangat ke kita? Allah Ta'ala tak pernah kurangkan 24 jam satu hari dia bagi pada kita. Hang Perdana Menteri kah, hang siapa kah, hang menteri kah, hang ketua kampung kah, hang JKKK kah, hang tukang masak kah, hang cikgu kah, hang bersyarah kah, hang doktor kah, apa kah, 24 jam tetap dia bagi, tak kurang walaupun 1 minit. Tapi kadang-kadang kita kurangkan waktu kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baca Quran, buka muka surat yang pertama tu. Sebab tu tuan-tuan, kalau yang mana tak boleh lena malam, ubat dia senang ya, baca Quran. Baca 3 baris ya, tu pun panjang dah tu. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an. Dia tak nampak tau. Mata kau kecil. Pasal apa mata kau kecil? Ni ada kawan duk tenggek di kening mata ni. Tidak lah. Bukan nampak lah tu. Bini kata lah, baru ngaji Ustaz. Nak buat macam mana, dia tak ahli syurga lagu ni lah. Kalau tengah malam bangun ni tuan-tuan, kira siapa boleh bangun, kira champion lah. Bila kita bangun menunaikan solat di kala orang lain sedang tidur, inilah darjat kemuliaan yang Allah Ta'ala bagi dekat kita. Sebab tu tuan-tuan, kalau orang tanya saya, Ustaz macam mana nak bagi muka putih jernih, bukan payah saya pergi ceramah dekat remaja-remaja. Saya kata tak payah pakai whitening cream, tak payah. Dah kulit gelap tu gelap jugalah, hantu saya buat lagu mana pun lah. Bila dia duk maju promosi ubat bagi putih, krim bagi putih muka, saya kata kalau tak putih muka aku tak mau, tapi kalau bagi putih satu badan aku mau. Pasal muka je putih, tangan gelap, nak buat macam mana? Lagi senang nak bagi putih ke gelap ke, yang penting yang jernih. Muka tu kena jernih. Nak dapat jernih tu macam mana tuan-tuan? Selalulah berwuduk. Nak dapat jernih tu macam mana tuan-tuan? Selalulah bangun tahajud. Nak dapat jernih tu macam mana tuan-tuan? Jangan tinggal solat subuh dan solat-solat yang lain. Jangan tinggal tuan. Selalu bangun tahajud, kita tengok muka dia pun tenang. Tapi kalau selalu bangun terkejut, kita tengok muka dia serabut. Nasib baik boleh bangun. Kalau buat tak boleh bangun,
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam sepotong hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih ta'ala qala inna Allah kataba al-hasanati was-sayyi'at ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتب الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتب الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتب الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai apa yang disampaikan daripada Tuhan, yakni daripada hadis qudsi. Hadis ni hadis qudsi. Innallaha katabal hasanati wasayyi'at. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, menulis al-hasanat, kebaikan, dan juga as-sayyi'at, dosa. Allah Ta'ala perintahkan malaikat dia untuk mencatat segala amalan yang baik dan amalan yang buruk. Itu semua orang tahu. Okay. Summa bayyana dzalik. Kemudian ia menerangkan yang demikian itu. Macam mana nak tulis, cerita tulis ni macam mana? Faman hamma bihasanatin, barang siapa yang tergerak untuk melakukan kebaikan, belum buat lagi. Hamma maknanya dia ada keinginan nak buat baik, falam ya'malha, tapi dia tak jadi buat disebabkan orang, oleh sebab-sebab yang tertentu. Dia nak pergi Mekah, duit dah cukup, tabung haji dah keluar surat tawaran, tiba-tiba kesihatan dia tidak mengizinkan. Tuan-tuan mengikut tabung haji sehingga semalam daripada jumlah 23,200 orang jemaah haji yang pergi, alhamdulillah tahun ni dengan screening ataupun tapisan yang dibuat oleh jemaah tabung haji dan kerajaan, jemaah haji yang meninggal di tanah suci makin berkurang. Setakat semalam cuma 4 orang, alhamdulillah. Pasal apa? Yang sakit-sakit ni kita bagi tapisan yang sangat detail sebab keadaan yang ramai dan sebagainya. Alhamdulillah dengan izin Allah Ta'ala kita dapat. So kalau nak pergi Mekah, pergi awal-awal, pergi mudah-mudah ni, pergi bang. Agak 50 lebih tu, kalau dah pencen-pencen tu terus. Benda lain jangan pikat lagi, pergi Mekah dulu. Kalau dah pergi Mekah, nak pergi lagi sekali, tunggu masa yang lain pula. Pergilah umrah ke, pergi mana-mana ke, apa-apa. Baik, kita nak cerita macam ni. Dia nak pergi Mekah, tiba-tiba Allah Ta'ala tak izin, sakit. Dia dapat pahala ke tak dapat? Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa in hamma biha fa'amilaha, wa in hamma biha faman hamma bihasanatin falam ya'malha. Dia berniat nak buat baik, dia ada keinginan nak buat baik tapi dia tak buat, katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Allah Ta'ala akan tulis, malaikat akan tulis baginya satu kebaikan yang sempurna. Dia baru ada keinginan tapi tak buat dengan sebab-sebab yang diharuskan oleh syarak, maka ketika itu pahala baginya sama seperti dia buat. Dia nak mai kuliah ni, nak mai dah, tiba-tiba dia sakit perut, cirit tak berhenti sampai pukul 11, tak ada nak mai. Dapat pahala tak? Dapat. Baginya pahala ataupun kebaikan hasanatan kamilah, yang sempurna macam orang yang mai. Macam tu untung ustaz dia tak payah mai dah. Dapat pahala kami ya, teruk dia dengar ustaz dia cakap apa tau. Dah niat dia nak mai tapi tak boleh mai, bukan dia tak mau mai. Kalau macam tu ustaz, saya dah nak semayang dah ustaz, tengah-tengah nak semayang tiba-tiba berita, tengok TV, yang tu bukan diharuskan oleh syarak dah. Tiba-tiba anak menantu balik mai lah, mai rumah orang maghrib, orang nak semayang maghrib. Jangan duk pergi rumah orang maghrib tuan. Orang nak semayang, orang nak mandi, orang tu yang ni, jangan pergi rumah orang waktu maghrib, jangan pergi rumah orang waktu pagi. Nak pergi tengah hari sikit tak apa, petang pun tak apa, jangan pergi maghrib.
Okey, baik. Wa in hamma falam ya'malha katabaha Allah indahu kamilah. Kalau dia tak buat tapi dia niat nak buat, dapat pahala satu penuh. Wa in hamma biha fa'amilaha, kalau dia ada keinginan nak buat kemudian fa'amilaha dan dia buat, katabaha Allah indahu asyra hasanatin ila 700 di'fin ila ad'afin katsirah. Kalaulah dia ada keinginan nak buat dan dia buat, baginya paling kurang 10 pahala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala ila 700 di'fin, sampai 700 kali ganda, ad'afin katsirah, dan berlipat-lipat kali ganda. Baru nak buat, ada keinginan nak buat dan dia buat, paling kurang dia dapat 10 pahala sampai 700 pahala, dan berlipat kali ganda, beribu-ribu lemon. Senang. Buat, ada keinginan nak buat dan dia buat. Dan dia buat itu semata-mata kerana nak mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan dapat 10 saja, ada kemungkinan dia dapat sampai 700, ada kemungkinan ad'afin katsirah, dan banyak-banyak lagi pahala yang dia akan dapat. Berganda-ganda banyaknya. Nak menghayati erti pengorbanan, nak mencari keredaan Allah, nak mengikhlaskan niat, nak memperbetulkan hati, perlu kepada apa tuan-tuan? Perlu kepada keikhlasan. Dah dapat semua tu, betulkan kembali niat kita semua. Inilah ganjaran yang Tuhan akan bagi kat kita. Ingatlah yang tu. Ni ustaz, depa selalu duk hantar mesej kat saya. Depa nanti duk tanya, ni nak tanya ustaz. Depa kata puasa bulan ni macam ni, puasa bulan ni, hari bulan ni macam ni. Macam mana? Macam mana apa? Nak puasa lah. Bukan nanti puasa dapat pahala banyak tu baru nak buat. Kan? Depa duk kata puasa ni hari Arafah bagus, puasa 9 hari bulan. Tak nak puasa hari apa ni ustaz? Di Mekah Wukuf hari apa? Hari Jumaat. Raya hari Sabtu. Kita raya hari Ahad. Macam mana ni ustaz? Nak puasa hari apa? Kita puasa ikut hari kita lah. Okey, 9 hari bulan Zulhijjah. Nak puasa lah. Jangan duk tengok pahala dapat apa. Oh, macam ni boleh puasa, pahala banyak tak dapat apa. Percayalah. Macam kita mai sembahyang tarawih lah. Mai sembahyang tarawih, barang siapa yang menunaikan solat tarawih pada malam yang pertama, baginya pahala, baginya keampunan dosa setahun yang lalu. Macam ni. Okey, aku mai malam ni, tahun depan pula aku mai. Pasal apa? Hang gila tengok. Tak tengok tu, Tuhan ampunkan setahun. Kira syok. Mai satu malam dapat setahun. Lagi 29 malam bagi orang lain mai pula lah. Tidak, aku tak boleh begitu tuan-tuan. Tuan-tuan nak puasa ke, nak semayang ke, apa ke, jangan kira pahala apa, itu kerja Allah Ta'ala. Dia nak bagi, dia bagi. Dia tak bagi pun kita nak buat macam mana. Tapi kalau kita ikut apa yang dia suruh, kita buat mengikut KPI yang dia telah tetapkan, garis panduan key personal index yang dia tetapkan, kena ikut yang ni, ikut ini, ikut yang ni, insya-Allah tidak ada alasan kenapa kita tidak boleh mendapat pahala. So jangan pertikai soal pahala, jangan bimbang soal pahala. Buat, nanti tunggulah di sana. Yang ni namanya amanah saham akhirat. Kalau amanah saham Bumi Putra, amanah saham Nasional Pakat dok berebut, amanah saham Wawasan, semua berebut. Tapi yang amanah saham akhirat ni tak apa nak berebut. Pasal apa? Pasal tak nampak. Kalaulah tadi tuan-tuan masuk dalam ni, dalam pintu ni ada malaikat, dua orang duk tunggu kiri kanan, siapa mai dapat RM10. Penuh Tapi malaikat tak tunjuk. Tapi malaikat ada tulis siapa yang lena, siapa yang ni, semua dah. Tak apa tuan-tuan lena pun, tapi tuan-tuan berada dalam majlis ilmu yang dinaungi oleh malaikat dan rahmat Allah. Sebab tu saya kalau dalam kuliah saya di masjid, saya habaq tuan-tuan nak lena ke apa ke, sebelum masuk masjid niat iktikaf. Tuan-tuan masuk dalam masjid dengar kuliah lena pun tuan-tuan dapat pahala. Pahala apa tuan? Pahala iktikaf, tapi sambil lena.
kuranglah sikit pahala pada orang jaga. Baik, ini cerita balasan apabila kita dah dapat semua nak cari keredaan Allah. Jangan bimbang soal balasan Allah. Ini dah janji Allah Subhanahu Wa Taala dekat kita. Kemudian kata Allah lagi, wa in hamma bi sayyi'atin, barang siapa yang ada keinginan untuk buat benda jahat, falam ya'malha, tapi dia tak jadi buat, nak buat dah, dia keluar sat lagi dewan ni cari kasut dia tak ada, dia nak gabuh kasut orang. Dia nak ambil lah, ni macam kasut aku ni, tapi bukan kasut aku, tak apa, ambil pi lah, peduli apa kan. Siapa suruh dia ambil kasut aku? Dia nak ambil dah, tiba-tiba dalam hati berbisik, ish, sat lagi kawan ni dia mai ambil pula kasut dia ke apa ke, tak apalah aku balik jalan kaki, tidak pun pinjam mana-mana kasut yang orang wakaf ni, pakai sat dulu, nanti balik mai hantar balik. Ditulis baginya katabahallahu indahu hasanatan kamilah, Allah Ta'ala tulis bagi dia satu kebaikan yang sempurna. Sebab apa? Dia niat nak buat jahat, tiba-tiba tak jadi buat, dapat pahala, tuan. Tok guru saya selalu suka buat perumpamaan. Kalau kita lalu kok belah ni, kita selalu nampak lori babi lalu, dia kata. Apa yang kita nak buat dengan lori babi ni, macam mana nak dapat pahala dengan lori babi ni? Dengan babi pun boleh dapat pahala, tuan. Orang Melayu ni kalau buat babi ni, dia memang pantang sungguh, kan? Kadang-kadang hak duk berjuang, duk bertahan babi ni, masjid pun tak main. Cerita lah kita kena pertahankan Islam, ini, masjid pun tak main. Cerita bukan main, takut kita dengar. Baik, nak cerita hak dapat pahala daripada babi ni. Tiba-tiba lalu satu lori babi. Dulu babi, kalau lori babi ni bertutup elok, kalau bawa babi ni bungkus elok lah, ni tak ada lah. Dia main belasah kita, duk tengok dia terjomai keluar ke pagar tu. Kita tengok lori babi ni, apa kita nak buat bagi dapat pahala? Apa? Tengok babi, hai lah babi. Tengok kesian kat hang duduk dalam tangkap. Sedap kalau makan, bakar cicah yang asam. Tapi oleh kerana Allah haramkan aku memakannya, maka aku tak makan nasi hang lah babi. Hoi, aku tak makan sebab aku ikut perintah Allah. So apa yang kita nak buat, tuan? Apabila kita melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, sesuatu yang dilarang oleh Islam, dalam hati kita ni kena ada perasaan kita tak buat benda tu kerana takut pada Allah. Kalau ada orang ajak buat benda tak elok, ataupun ada orang buat benda-benda yang tak elok, kita nampak dalam hati kita ni, kita kena tetikkan dalam hati kita, tak boleh buat macam tu, dapat pahala. Kalau orang ajak mai lah minah, hoi awak, tapi rumah kat nak tu, awak tahu daripada sembang apa pasal ustaz ni lah, tak tahu mai lah, tak sembang-sembang, mai duk sembang. Hang tahu ke, hari tu dia tu Pak Haji kita hujung kampung tu, dia baru menikah. Dia menikah bini muda, tak padan dengan dia pun. Hang tengok duk bawa motor petang-petang pusing keliling kampung. Tu ke dia menikah dengan anak siapa? Tak tahu siapa yang galak dengan nak bagi. Biar pi kat dia, dia nak menikah muda pun.